Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Malam ini insya-Allah kita menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Rabu yang ketiga, anjuran surah Al-Husna Taman Selasih menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 93, iaitu makna Tauhid 3 dan kesannya, ya. Soalan: apakah makna Tauhid 3 ini dan sejauh manakah ia berbahaya kepada akidah? Mungkin ada sebahagian daripada tuan-puan yang kalau tidak banyak pun sedikit mengikuti dialog saya di Kangar, Perlis pada hari Sabtu yang lepas. Saya mewakili sebagai salah seorang dari ahli panel ARG, Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group. Saya bukan sebab ARG ini adalah syarikat yang membuat research. Jadi saya bukan pemilik syarikat, cuma saya banyak terlibat dengan program-program mereka. Dan berdepan dengan Ustaz Salman Ali, mewakili QUIPS, College Universiti Islam Perlis, dan QUIPS sebagai penganjur, dengan tajuk Wahabiyah. Wahabiyah adalah aliran pemikiran Wahabi. Adakah aliran sesat ataupun aliran ahli sunnah wal jamaah? Jadi kami berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang ada, kami berpendirian bahawa Wahabiyah, iaitu aliran pemikiran Wahabi, adalah aliran sesat, bukan kafir, ya. Ada juga orang yang nak kata Wahabi kafir, ya. Kita tidak setuju dengan pendekatan mudah mengkafirkan, ya, orang Islam sebegitu. Tapi sesat ia kerana bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi Ustaz Salman Ali, beliau mengambil pendirian sebaliknya, iaitu bagi beliau Wahabiyah ni adalah aliran ahli sunnah wal jamaah. Cuma bila saya tanya beliau, adakah beliau Wahabi? Jadi beliau berpegang dengan aliran Wahabiyah, beliau menafikan. Kata beliau 3 kali dalam pembentangan beliau cakap beliau bukan Wahabi. Campur dengan menjawab soalan saya jadi 4 kali, ya. Beliau menafikan bahawa beliau adalah aliran Wahabi, walaupun beliau kata Wahabi itu ahli sunnah wal jamaah, ya. Jadi kami bentangkan data-data, fakta-fakta yang kalau tuan-tuan ikut dialog tersebut tidak dijawab, tidak ditanggapi oleh beliau. Data-data yang kami bentangkan, cuma saya perhati pasca daripada dialog ni, yang menyokong beliau rata-rata mengatakan Ustaz Engku atau PDRG kalah dalam debat itu. Kenapa? Kerana bila Ustaz Salman tanya, Ustaz Engku baca tak buku ni? Buku itu berkaitan dengan peperangan melibatkan seorang tokoh dikenali sebagai Ibn Tuman. Ustaz Engku baca atau tidak? Saya jawab tidak, ya, saya tak baca. Tapi mula itu saya nak terangkanlah, kalau saya tak baca pun apa masalah. Kerana Ibn Tuman itu bukan Wahabi, bukan juga idola Wahabi seperti Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah bukan Wahabi, tapi beliau idola Wahabi. Fatwa-fatwa beliau dipegang oleh Wahabi, ini termasuk Tauhid 3 ni. Jadi
Tapi beliau tak bagi ruang, beliau nak memaksa juga saya jawab ya atau tidak. Saya tidak menolak approach ya atau tidak ni kadang-kadang perlu Sebab itu peguam biasa mereka guna soalan ni dalam mahkamah. Ya atau tidak. Sebab setengah isu dia straightforward. So kalau pusing-pusing tu akan mengelirukan. Just ya atau tidak saja. Tetapi ada setengah isu dia perlu kepada penerangan. Kalau begini ya, kalau begini tidak, kalau begini tidak relevan misalnya. Jadi bagi saya tak relevan lah saya tak baca buku berkaitan dengan Ibn Tuman, kerana dialog tentang Wahabi. Ibn Tuman bukan Wahabi, bukan idola Wahabi, bukan juga pembela Wahabi. Sekarang ni tak ada nampaknya yang nak mengaku Wahabi. Mereka kata Wahabi Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi mereka tak selesa. Mereka marah kalau dilabelkan Wahabi. Kalau saya mengaku Asy'ariyah dan saya kata Asy'ariyah adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau mereka kata Ustaz aku Asy'ari, yakni golongan Asy'ariyah, ya saya bangga, alhamdulillah. Syukurlah kalau saya tengah Asy'ariyah. Kerana Asy'ariyah ni aliran yang dipegang oleh majoriti ulama-ulama Islam. Ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqh, majoritinya adalah Asy'ariyah. Tapi mereka berpegang bahawa Wahabi adalah Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi cukup tak mau dilabelkan Wahabi. Bahkan rasa seronok pula bila Ustaz aku kata okey, bukan Wahabi. Ustaz Salman mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah, okey, Ahli Sunnah wal Jamaah. Mana mereka seronok tidak dilabelkan Wahabi. Jadi sekarang ni mungkin lebih tepat kita jangan kata Wahabi lah, sebab tak ada orang nak mengaku. Paling saya ingat Datuk Seri Syaidan Kasim pernah dalam satu video, beliau mengaku saya Wahabi yang baik, kata dia. Okeylah, Wahabi yang baik ke? Tapi beliau mengakulah beliau tu Wahabi. So bolehlah kita kata kat Malaysia ni yang confirm Wahabi beliau lah. Yang lain rata-rata walaupun kata Wahabi ni bagus, Wahabi ni adalah berpegang dengan Quran dan Sunnah, Wahabi ni berpegang dengan hadis sahih, Wahabi ni ikut manhaj salaf, ya. Tapi bila kata kau Wahabi, jangan mudah tuduh orang macam tu, ya. Jadi macam confuse kita kalau dinisbah pada aliran yang bagus kita suka. Tapi mereka memuji-muji Wahabi sebagai bagus, tapi mereka cukup tak selesa. Bahkan ada yang bila nama beliau, mereka kata Ustaz Angku ni label orang Wahabi. Mereka tak faham posting Facebook saya. Jadi saya kata macam mana kamu orang ni nak faham kitab macam mana? Posting Facebook pun gagal faham. Posting Facebook saya masa tu bulan Mei 2022 kerana menangani trend pada masa tu, ya. Trend pada masa tu ustaz-ustaz yang menerangkan kesalahan-kesalahan Wahabi, termasuk saya lah, dibombat dengan soalan siapa Wahabi di Malaysia. Ustaz kata Wahabi ni salah, Wahabi ni bahaya, Wahabi ni bercakap dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa Wahabi di Malaysia? Jadi saya tengok oleh kerana ada kegairahan pada masa itu bertanya soalan tersebut, saya kata macam ini. Soalan ini jawapannya itu boleh jadi berbeza. Ya, kamu tanya soalan sama, siapa Wahabi di Malaysia, tetapi jawapan boleh jadi berbeza bergantung kepada siapa yang kamu tanya. Contoh kalau tanya Datuk Seri Syaidan Kasim, ya beliau lah Wahabi, beliau mengaku. Tapi kalau tanya kepada satu researcher yang bernama Murray Hunter, beliau tulis satu artikel dalam Euro-Asia Journal, bagi beliau Dr. Mazhar Wahabi. Kalau nak tahu kenapa pula dia kata Dr. Mazhar Wahabi, ya kena tanya dia yang research. Kemudian kalau tanya kepada Dr. Mazhar kata ada satu golongan yang bahaya namanya Wahabi Madkhali. Maknanya bukan beliau lah. Beliau bercakap ada golongan Wahabi yang bahaya. Itu Wahabi Madkhali. Siapa orangnya? Kena tanya Dr. Mazhar, kerana dia yang cakap macam itu. Okay. Kemudian saya kata kalau rujuk pada page Facebook macam ini senarai Wahabi yang diletakkan ada 100 lebih. Sila semak, kata saya, kesahihannya. Jadi dia tanya, ini Ustaz postnya ada ilmu atau tak? Ilmu saya setakat itulah. Ilmu saya bahawa ada posting begitu. Ada pun pendirian peribadi saya, memang saya percaya sebahagian daripada yang diselaikan itu Wahabi, cuma dia tak mahu mengaku Wahabi saja. Kenapa saya percaya demikian? Kerana pegangan sama sebiji macam Wahabi. Kan ada orang kata kalau looks like a duck, walk like a duck, everything is like a duck, it's a duck. You berpegang macam Wahabi, fatwa macam Wahabi, perangai macam Wahabi, you Wahabi.
Tapi ramai yang tak nak mengaku. Jadi saya just untuk jawab soalan tu, saya kata kalau ikut senarai, bahkan dalam page Wahabi pun sama, same list 100 lebih. Jadi mereka keberatan. Mereka mengatakan jatuh maruah saya disenaraikan di situ. Kenapa jatuh maruah? Kalau di sisi kami ya, kalau nama Ustaz Engku masuk dalam senarai Wahabi, ya saya rasa terhina. Saya rasa keberatan, kerana bagi saya Wahabi itu sesat. Tapi bagi kamu, Wahabi adalah ahli sunnah wal jamaah yang berpegang dengan pegangan salaf, dia ikut Quran dan hadis yang sahih. Masya Allah, kamu patut berbangga kalau kamu nombor 2 dalam senarai, atau nombor 1 lagi patut bangga. Ya, maknanya dalam Malaysia ni orang tengok kamulah nombor 1 yang ahli sunnah wal jamaah, pegang Quran sunnah, ikut manhaj salaf. Masya Allah. Ini kadang-kadang orang panggil sindrom siput babi. Apa dia sindrom siput babi? Daripada satu teka-teki, orang buat teka-teki. Kenapa siput babi bila dia berjalan slow je? Kita pun fikirlah, dia tak ada kaki, memang dia macam tu, jalan slow. Tak, kata dia macam ni, siput babi jalan slow sebab masa berjalan tu dia fikir, aku ni siput ke babi? Jadi macam itulah, aku ni ahli sunnah ke Wahabi? Dia kalau Wahabi ahli sunnah tak payah fikir, mengaku saja. Tapi tak. Jadi sekarang ni saya cadangkan untuk meraihkan saudara-saudara kita yang menyokong bahawa Wahabi adalah ahli sunnah wal jamaah, tetapi cukup tak selesa kalau dilabelkan Wahabi. Ni Adi Rahman Basri kata tak habis lagi. Mana habis? Cik Adi, mana habis cerita tentang Wahabi ni? Sampai kiamat insya-Allah tak habis. Sama macam cerita tentang Syiah. Syiah lagi awal kewujudannya semenjak zaman sahabat dah, Syiah dah ada. Mana habis lagi cerita Syiah? Akan ada firqah dhallah. Ya, Adi Rahman, jangan risau ya. Akan sentiasa Nabi SAW bagi tahu, kamu percaya hadis kan? Nabi SAW bagi tahu, sataftariqu ummati ila salah wa sab'ina firqah. Akan berpecah umat aku pada 73 pecahan. Kulluhum finnar, itu yang kita takut. Semua yang berpecah itu masuk neraka. Muncullah Nabi bagi tahu illa wahidah, kecuali satu. Jadi ada bagi al-firqatun najiyah, ya, golongan yang selamat. Jadi Encik Adi Rahman, kalau nak ikut kuliah ikut ya. Kalau tak selesa dengan perbincangan kita, ya tak payah ikut. Nak suruh isu perpecahan umat Islam habis, tak akan habis sampai kiamat. Ya, perpecahan akan berlaku. Cuma kita tu sebagai usaha ikhtiar kita, takdir Allah kita tidak boleh tolak. Dan kita fikir logik, adakah mungkin Nabi SAW as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan, bagi dia bagi tahu satu perkara tapi perkara itu tak berlaku? Kan tak mungkin. Kalau Nabi SAW bagi tahu umat berpecah, ya umat pasti berpecah. Tapi kita ni usaha ikhtiar, mengekang perpecahan, memberi penerangan, ini akidah yang sebenar, ini akidah yang selamat. Itu usaha ikhtiar kita. Tapi akan sentiasa ada orang yang terpengaruh dengan Syiah, akan sentiasa ada orang yang terpengaruh dengan Mu'tazilah, walaupun dia mungkin tak namakan diri dia Mu'tazilah, tapi pegangan dia Mu'tazilah. Saya pun hairan ya, sebahagian daripada yang dilihat sebagai Wahabi, rupanya Mu'tazilah pegangan dia dalam bab takdir Allah, dalam bab al-quwwatul muda'ah. Adakah makhluk ni ada kekuatan yang Allah letakkan pada dia yang dia memberi kesan dan sebagainya itu? Rupanya mereka seperti Mu'tazilah pegangan mereka. Jadi walaupun mereka tidak lagi mengaku kami Mu'tazilah, tapi sentiasa ada orang yang berpegang seperti Mu'tazilah, iaitu Allah hanya takdirkan benda yang baik-baik saja, yang buruk-buruk itu bukan takdir Allah. Kalau begitu takdir siapa? Maknanya ada benda berlaku tanpa kuasa Allah. Ini masalah. Tapi akan ada, sampai kiamat akan ada. Yang Jabariyah akan ada, yang menafikan usaha ikhtiar, yang tak semayang kerana Allah dah takdirkan dia tak semayang kata dia, yang minum arak kerana Allah dah takdirkan dia minum arak. Akan ada yang Jabariyah. Yang Batiniyah, yang kodanya atas dasar innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu dinilai dengan niat. Lalu mereka niat saja, tak payah semayang. Akan ada sampai kiamat macam itu. Tapi yang agak biadab mereka ni, kalau kita belanja makan, mau makan betul-betul. Kalau kita belanja dia makan pakai niat, kan selamat duit kita. Ajak ke kedai, jual bang, sediakan pinggan kosong, abang niatlah apa saja abang nak makan, niat je ya, jangan makan betul-betul. Akan sentiasa ada. Jadi kalau nak berkata tak habis-habis lagi, ia memang tak akan habis. Yang penting kita terangkan kebenaran. Jadi saya tak ada masalah ya, kalau orang-orang sesama Cik Adi ni nak kata Ustaz Saman Ali yang menang, ya silakan. Menang pun bukan dapat hadiah. Yang menang silakan. Oleh kerana beliau berjaya mengatakan Ustaz aku tak baca buku-buku tentang Ibn Tuman, maka Salman Ali menang, ya silakan.
Padahal kita mesti ambil tahu akidah Wahabi ini selari atau bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Beberapa fatwa negeri telah memfatwakan bercanggah. Johor, Sabah, Pahang, Perak, ini telah memfatwakan bahawa Wahabi bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ustaz Saman Ali dia tak kata sesat pun. Innalillah. Yang bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah artinya tidak sesat. Ini kan literalis. Nak suruh dia kata akidah Wahabi sesat, kalau kata pun kamu tolak juga. Bukan kamu terima. Sebab kamu kan pembela. Ini cadangan saya lah, cadangan saya. Kita raikan juga walaupun kita berbeza pandangan. Saudara-saudara kita ini yang kita lihat pegangannya itu sama seperti pegangan Wahabi. Oleh kerana mereka tak selesa dipanggil Wahabi, tak usah panggil lah. Kita panggil mereka pembela Wahabi. Sebab mereka mengaku, Ustaz Saman mengaku dia membela Wahabi. Wahabi lah Sunnah Jamaah. Dr. Razaimi dalam ucapan penutup dia kata walaupun dia bukan Wahabi tapi dia nak membela, memberi keadilan kepada Wahabi. Okeylah, fine. Kamu bukan Wahabi lah, senanglah, apa nak gaduh-gaduh sangat. Kamu adalah membela Wahabi. Bagi kamu Wahabi adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wahabi ni adalah dizalimi, maka kena diberi keadilan. Okey, silakan. Tapi kita nak lihat datanya bagaimana. Jadi yang kita bentangkan data pasal Tauhid 3, macam mana ada takfiri dalam kitab Muhammad Abdul Wahab. Kata mereka tak baca kitab. Ya, kitab Muhammad Abdul Wahab kita baca. Kita tunjuk dalam slide. Ini bahagian-bahagian kesesatan dalam kitab Muhammad Abdul Wahab. Kasus Syubhat dalam kitab Tauhid, ini kesesatan dia. Itu hasil tangan dia. Yang murid dia lagi. Kan kita bincang Wahabiyah, bukan Syekh Abdul Wahab. Masa kita bincang pemikiran Syekh Nazim, dia bawa tulisan entah daripada siapa-siapa untuk menyesatkan Syekh Nazim. Saya tanya, boleh tengok rakaman ada. Ini petikan ni siapa pengarang dia? Tak tahu. Pengarang tu pun dia tak tahu siapa. Dia nak ambil tulisan tu menyesatkan Syekh Nazim. Tengah pelik. Nak sesatkan Syekh Nazim, biarlah sesuatu yang pasti Syekh Nazim yang pegang begitu. Tapi bila kita bincang tentang ideologi Wahabiyah, dia nak fokus hanya Syekh Abdul Wahab. Kan tak betul. Wahabiyah diwakili oleh Syekh Abdul Wahab, oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Saleh Fauzan, Albani. Ini Wahabiyah. Macam kita kata mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i bukan fatwa Imam Syafi'i seorang. Fatwa Imam Syafi'i asasnya kemudian dicampur dengan fatwa murid-murid Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar. Ini mazhab Syafi'i. Kalau nak kritik mazhab Syafi'i, boleh kritik juga fatwa-fatwa ulama Syafi'i, bukan Imam Syafi'i seorang. Tak apa. Aku tak ada masalah ya. Orang yang nak troll nak kata, aku kalah, yang menang Saman Ali, silakan. Bukan kita nak menang kalah, kita nak faham fakta. InsyaAllah saya akan cuba usaha kawan-kawan pasca daripada dialog ni kita cuba terangkan slide satu persatu. Ada ulama Wahabiyah mengatakan Allah ada 5 jari, dengan 5 jari nah Allah menggenggam. Itu macam mana? Mana jawapan kamu? Kesimpulan yang boleh dibuat adalah oleh kerana ada satu tokoh nama Ibn Tuman, beliau terlibat dalam peperangan yang menyebabkan kematian ribuan umat Islam, maka Syekh Abdul Wahab tak sesat. Macam tu kan? Syekh Abdul Wahab dengan ideologi beliau menyebabkan pertumpahan darah dan orang Islam mati. Okay? So ini bukti kesesatan beliau. Dalam kitab beliau tulis macam ni, kitab ulama beliau macam ni, begini. Defend dia adalah bukan Muhammad Abdul Wahab seorang saja bunuh orang. Tu Ibn Tuman juga bunuh orang. Okay, do two wrongs make one right? Hang pun mencuri, jadi aku mencuri tak apa, macam tu kan? Hang pun bunuh orang, jadi aku bunuh orang tak apa, tak? Hang bunuh orang salah, dia bunuh orang pun salah, kan macam tu. Cuma bezanya pembunuhan yang dilakukan oleh firqah Wahabiyah ideological, based on ideologi dia mensyirikkan umat Islam. Whereas pembunuhan yang dilakukan oleh Ibn Tuman itu adalah political, kerana peperangan nak menguasai ya? Tapi dia tak terima, dia kata dia baca buku banyak, saya hanya baca kesimpulan daripada pengkaji saja. Jadi saya akui saya tak baca buku asal dia, saya hanya baca kesimpulan daripada pengkaji, dan kadang-kadang itu lebih tepat. Kerana yang baca dia bukan pakar, dia boleh salah faham. Tapi yang mengkaji, dia kata, sini ada pencanggahan, ini tak betul, ini lebih kuat dan sebagainya. Tapi tak apa ya, kita biarkan Ustaz Saman Ali menang dengan dalam debat, tapi kita jangan kalah dalam memahami kebenaran. Baik,
Makna tauhid tiga dan kesannya. Pertama, tauhid rububiyah, mengikut versi. Kita tak ada masalah istilah rububiyah. Satu, kena ingat Bukan kita kata dulu sebelum Imam Taimiyah sudah ada ulama yang gunakan istilah rububiyah, sudah ada ulama yang menggunakan istilah uluhiyah. Ya, silakan. Rabbun, ilahun adalah sebut dalam Quran. Maka kalau kita just terbitkan daripada Rabbun tu rububiyah, daripada ilahun ilahiyah, ada juga ilahiyah lebih tepat. Kenapa uluhiyah? Tak apa, tak ada masalah. Yang penting konsepnya betul. Jadi konsep tauhid rububiyah mengesakan Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mentadbir, Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit. Tidak ada melainkan Allah. Itu kita setuju. Wahabi pegang macam tu? Ya, betul. Wahabi pegang macam itu dan kita setuju. Kenapa setuju dengan Wahabi, Ustaz? Sebab part tu dia tak salah. Kita tak setuju dengan Syiah, betul. Tapi yang Syiah tak salah, kenapa kita nak bangkang? Kita tak setuju dengan Wahabi, betul. Tapi yang dekat situ kan Wahabi, betul. Maka kita setuju. Yang tak setujunya adalah meyakini bahawa orang musyrik juga memiliki tauhid rububiyah. Maka kesannya orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, orang Kristian, Hindu, Buddha, animisme, etis ni saya kurang setuju diletakkan di sini. Wallahu a'lam lah. Kerana etis ni orang yang tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Jadi dia bukan musyrik. Musyrik dia percaya Allah wujud, tapi selain daripada Allah ada lagi Tuhan lain, atau ada lagi entiti yang mempunyai ketuhanan. Sebab itu kita kata, walaupun Abu Jahal, Abu Lahab, musyrikin Quraisy, mereka bila ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang pusingkan matahari dan bulan, mereka jawab Allah. Tapi mereka tetap musyrik, kerana mereka meletakkan ketuhanan pada berhala. Berhala mereka juga ada sifat ketuhanan. Berhala mereka juga boleh mendatangkan manfaat dan mudarat pada iktikad mereka. Maka sebegitu adalah musyrik. Sebab itu rakan ahli panel saya, Kiai Nur Hidayat Hafizahullah, bila terang kepada Ustaz Salman, itu hanya mengaku sebahagian daripada rububiyah Allah. Kalau tauhid dia mesti 100%. Boleh ke kita sembah Allah, kita percaya Allah ciptakan segala-galanya kecuali seekor semut saja, itu bukan Allah ciptakan? Adakah kita bertauhid? Masih musyrik. Walaupun seekor semut je, kita kata seekor semut ni seekor saja yang Allah tak ciptakan. Yang lain semua Allah ciptakan. Langit, bumi, matahari, bulan, pokok dan sebagainya, semua Allah yang ciptakan. Semut atas meja ni seekor saja bukan Allah ciptakan. Musyrik. Berarti ada yang lain daripada Allah yang menciptakan. Itu yang mereka gagal faham. Jadi kita tak tolak masalah istilah rububiyah, kita tidak tolak mengesahkan Allah sebagai yang menciptakan dan sebagainya. Tapi mendakwa orang musyrik bertauhid itu tidak ada di kalangan salafus soleh yang berpegang demikian. Bagus soalan-soalan Kiai. Kiai tanya bawah, salafus soleh yang mana yang mengatakan Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid? Tak boleh, dia tak boleh jawab. Akhirnya bawa kepada isu lain. Yang kedua, tauhid uluhiyah, iaitu memurnikan ibadah dalam segala bentuknya. Al-hub, cinta, al-khawf, takut, roja, harap, tawakal, menyandarkan harapan, doa dan lain hanya kepada Allah. Ini betul ya. Ini tak ada masalah. Bahkan ini kemuncak daripada orang-orang sufi, orang-orang tasawuf. Dia sebenarnya nak supaya pergantungan dia kepada Allah. Walaupun zahirnya dia berinteraksi dengan manusia, dia minta tolong dengan manusia, tapi dia bulat yakin kamu tak ada apa-apa. Kalau kamu beri pertolongan, itu Allah yang beri sebenarnya. Itu kemuncak. Kita masih nampak manusia kan, kita masih kurang harap pada Allah. Kita bukan orang sufi. Kita hanya tak tolak tasawuf saja. Kita bukan orang sufi. Orang sufi kalau didedahkan isi hatinya di khalayak ramai pun dia tak rasa malu. Kita malu kalau orang tahu isi hati kita. Macam-macam ada, riyah ada, ujub ada, hasad dengki pun ada. Malu kita. Tapi kita tinggal lagi, kita tidak tolaklah tasawuf ya. Kita berharap kita jadi sufi lah satu masa. Tapi dia mengatakan orang-orang mukmin sama macam musyrikin juga. Orang mukmin yang macam mana? Yang amalkan tawassul, yang amalkan tabarruk ambil berkat, yang amalkan istighosah. Mereka ni sama macam Abu Jahal, Abu Lahab, iaitu uluhiyah syirik. Rububiyah saja okey.
Tak ada macam itu. Sahabat Nabi yang mana yang ngajar macam kamu ngajar ni? Orang musyrik, syirik, orang mukmin, orang Islam syirik dengan sebab tawasul, tabarruk, istighasah. Kami tanya, dia tak jawab. Dia sebut satu nama tokoh Ibn Aqil, bila kita cek pun tak ada, tak sama. Itu masalah orang debat ni. Dia asal nampak menang. Bila kita cek apa yang dia sebut lepas debat, tak ada pun. Ibn Aqil tidak mensyirikkan istighasah. Kita minta dia tak boleh bagi. Mana kalam Ibn Aqil yang mengatakan syirik istighasah, tak boleh bagi. Mana salafus salih yang mensyirikkan istighasah, tak boleh bagi. Bahkan masa mesyuarat di Perlis, orang-orang bijak pandai yang ada, PhD holders, saya tanya, adakah dalil yang mengharamkan istighasah dengan orang yang telah meninggal dunia? Yang berkenaan jawab, dalil banyak dalam Quran semua. Mohon minta satu saja. Tak apalah kamu kata banyak, kata dalam 10 dalil, saya nak dengar satu. Sengam, diam. Satu dalil pun tak boleh bawa. Kok dia lupa Ustaz? Manusia ni biasalah lupa. Okey lah, kok dia lupa. Dia seorang, habis lagi 14 orang, pakat lupa habis. Pakat lupa habis, 14 orang PhD holder pakat lupa habis dalil mensyirikkan umat Nabi Muhammad. Tak ada seorang ingat. Jadi kami tanya lagi sekali dalam dialog tersebut, manakah salafus salih yang mensyirikkan istighasah? Tak ada. Jadi kita nak tengok Ustaz Salman Ali Bandang, silakan. Nak clap hands for him, silakan. Nak applaud him, silakan. Nak puji dia, silakan. Tapi fakta kan tak ada lagi bahawa tidak ada salafus salih yang mensyirikkan istighasah. Awal-awal tokoh adalah Al-Imam Ibn Taimiyah. Sementara tauhidul asma'i was sifat, mensifatkan Allah dengan sifat-sifat yang ada dalam Quran dan hadis itu okey, tetapi membawa makna yang zahir, tangan dengan makna tangan, cuma tangan tak sama dengan tangan makhluk. Kalau tangan dengan makna anggota tangan sudah tak betul. Tapi tak sama dengan makhluk ialah. Kalau kamu kata Allah juga beranak tapi tak sama dengan makhluk beranak, tetap tak boleh. Beranak tu bukan sifat Tuhan. Anggota badan tu bukan sifat Tuhan. Wallahu a'lam. Next insya-Allah kita lihat antara ulama Al-Azhar yang menolak ajaran tauhid 3 dan seterusnya fatwa Darul Iftah Mesriyah menolak tauhid 3 untuk yang nak cari kebenaran, untuk yang nak kata Ustaz aku kalah dalam debat, silakan, no problem. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqarradu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.